Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah, para pelajar sekalian, kita akan mempelajari pengajian Al-Hadis, iaitu pelajaran ke-18, memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar akan mempelajari yang pertama, intisari hadis. Yang kedua, pengertian nikmat sihat dan masa lapang. Yang ketiga, keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Yang keempat, kepentingan mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kelima, usaha-usaha untuk memanfaatkan kesihatan dan masa lapang dalam kehidupan. Baiklah, kita akan mempelajari hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Maksudnya, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang selalu dipersiakan oleh sebahagian besar manusia ialah nikmat sihat dan nikmat kelapangan masa. Seterusnya kita akan melihat intisari hadis. Kebanyakan manusia seringkali terpedaya dengan nikmat kesihatan dan masa lapang. Dan manusia dituntut memanfaatkan masa lapang dengan aktiviti yang disukai oleh Allah dan Rasul. Baik, seterusnya kita akan melihat pengertian nikmat sihat dan masa lapang. Sihat ialah suatu keadaan seseorang itu tidak ada sebarang penyakit. Dan masa lapang bermaksud keadaan seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukannya. Masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Semua perkara bergantung kepada ketentuan masa, sama ada ia memberi keuntungan atau kerugian, sehingga masa diibaratkan seperti emas. Baik, seterusnya kita akan melihat keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Keperluan menjaga nikmat sihat. Yang pertama, Islam menyarankan umatnya menjaga kesihatan kerana segala aktiviti dan rutin harian dapat dilaksanakan dengan sempurna. Yang kedua, mengadakan kempen gaya hidup sihat, pemakanan berkhasiat dan aktiviti riadah agar masyarakat sihat. Dan yang ketiga, memelihara fungsi akal supaya manusia dapat berfikir secara kreatif dan inovatif. Dan seterusnya, keperluan memanfaatkan masa lapang. Yang pertama, hargai masa lapang dengan melakukan perkara bermanfaat. Yang kedua, pembahagian masa lapang yang betul merangkumi waktu ibadah, belajar, riadah dan sebagainya. Dan yang ketiga, gagal menguruskan masa akan menyebabkan banyak perkara akan tergendala. Dan seterusnya kita akan melihat kepentingan mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, bersyukur kerana mendapat nikmat adalah suatu kewajipan. Yang kedua, mendidik diri menjadi insan yang tawaduk adalah sangat dituntut. Yang ketiga, meningkatkan hasil produktiviti kerja, ingin kekalkan kualiti dan kuantiti. Dan yang keempat, tingkatkan ekonomi negara kerana penglibatan rakyat yang berkemahiran. Baik, dalam gerban ilmu ini, kita mendapati bahawa kufur nikmat adalah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau menggunakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menggunakan nikmat daripada Allah pada jalan maksiat. Contohnya, menggunakan harta kekayaan untuk berjudi. Dan yang kedua, contohnya lain, menggunakan kepintaran akal untuk menipu orang lain.
Apakah usaha untuk memanfaatkan kesihatan dalam kehidupan? Bagi individu, peruntukan masa rehat yang berkualiti. Yang kedua, membuat pemeriksaan kesihatan sebagai pencegahan awal. Yang kedua, kepada masyarakat dengan cara beriadah bersama ahli keluarga dan membersihkan kawasan rumah untuk hidup sejahtera. Dan bagi negara ataupun kerajaan dengan mengadakan kempen pemakanan halalan tayyiban. Dan yang kedua, menguatkuasakan kawasan larangan merokok. Baik, apakah pula usaha untuk memanfaatkan masa lapang dalam kehidupan? Bagi individu, dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun membaca buku ilmiah. Bagi masyarakat pula dengan mengadakan kempen, aktiviti bermanfaat seperti gotong royong ataupun komuniti ataupun masyarakat mengadakan aktiviti riadah bersama jiran dan rakan. Dan bagi negara, kerajaan boleh mengadakan kempen Hari Sukan Negara dan kempen membaca. Baik, pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ini ialah yang pertama, umat Islam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan pelbagai nikmat. Yang kedua, kita sewajarnya memanfaatkan nikmat yang diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya. Dan yang ketiga, murid hendaklah menggunakan masa lapang dan nikmat sihat dengan menuntut ilmu. Sekadar itu sahaja tajuk kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.